السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. Alhamdulillah wa syukru lillahi ta'ala. Puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih lagi kita berpeluang pada malam ini dalam keadaan selamat, sehat. Amin. Dapat sama-sama kita memenuhi masa di antara maghrib dan dengan isya, dan untuk sama-sama kita dalam amal salih, muzakarah akan ilmu yang manfaat. Terutamanya kita dalam sedang menunggu solat, menunggu semaya ni, satu amalan yang cukup mudah, tapi pahala dia besar, balasan dia besar, terutamanya di sudut menghapuskan dosa. Jadi sebab pada dosa-dosa itu diampun. Subhanallah. Sebagaimana berkata Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala, dia ada kata, man kana kathira dhunub wa arada an yahuttaha Allahu anhu bighairi ta'abin فليغتنم ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم له. Kata Ibnu Battal rahimahullah, dia kata, siapa dia yang adalah dia tu banyak dosa, dan dia suka Nabi Allah Ta'ala hapus dosa dia dengan tak letih sangat. Maka hendaklah orang saat ni tu rebut peluang, caranya lagu mana melazimi tempat semaya lepas pada semaya. Masya Allah. Sebab apa? Untuk diperbanyakkan daripada doa malaikat dan istighfar malaikat kepadanya. Masya Allah. Jadi sesiapa yang dapat melazimi tempat semaya dia, sesudah dia semaya dan dia sedang duduk tunggu semaya, kita dapat satu hadis itu maksud yang kata duduk dalam doa malaikat dan istighfar para malaikat. Kadang-kadang kita duduk saja duduk dia, malaikat duduk istighfarwi, malaikat duduk doawi. Atau orang kita dapat sapu dosa dengan tak ada ta'ab, min ghairi ta'abin, kata dia, dengan tak ada penat. Dosa duduk sapu dengan tak ada penat.
Tak ada kena tubik renggam pun. Teduh tempat semaya, tunggu nak semaya. Masya Allah. Ini suatu amalan yang tak penat lah, tapi balasan dia besar. Sebelum daripada kita nak zakarah sambung berkenaan dengan hukum fiqh kita dengar dua ke atas ayat. Allah Ta'ala ada berfirman, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Tuhan kata awalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka itu berjalan pada muka bumi ini, puak-puak hak dusta kepada Rasul, tak ada berjalan atik kau kepada muka bumi Tuhan, pergi perhati, pergi tengok, fayanzuru, ini yang pedah jalan. Jadi Tuhan suruh jalan, dan juga Tuhan suruh jalan, tapi jalan itu maksudnya untuk ambil iktibar, untuk fikir, bukan semata-mata jalan dah. Orang ada atas nak suksa tu duk gidungan juga apa. Kalau pergi semata-mata pergi tak ada ambil fikir buat pelik. Nah benar pedah jadi habis kau peramal saja sebab tu jalan tu mana kena diikuti dengan fikir tilik. Nah jalan sini ni pergi perhati tengok. Tuhan kata fayanzuru, lalu mereka itu tengok perhati kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana akibat orang-orang sebelum pada kamu, sebelum daripada mereka itu. Wa kanu ashadda minhum quwwah, mereka itu lebih kuat lagi. Puak-puak musyrikin tak percaya ke Nabi, tak ada jalan tengok adik kau. Tuhan buat geno dengan umat-umat hak deraka, umat-umat hak deraka ke Rasul. Allah Ta'ala hatta Nabi Nuh mari, Allah Ta'ala hatta Nabi Lut mari, hatta Nabi tu, hatta umat hak kufur deraka ke Rasul. Setengah-setengah tu kalau bunuh Nabi, bunuh Anbiya, bunuh orang-orang yang mengajak orang buat baik. Lepas tu jaya ke orang zalim tu, tak ada kita tengok perhati kau mudah cendai dak kufur dengan Nabi Muhammad. Subhanallah, bagaimana Tuhan buat akibat buruk kepada orang-orang deraka saat ni. Walaupun mereka tu lebih kuat daripada kamu, tak sedap pasahan Allah kata kuat gagah. Orang-orang dulu Tuhan pelacur tu lebih kuat daripada kamu lagi, tapi Tuhan pelacur juga, Tuhan membinasakan juga. Sebab zalim, sebab kufur, sebab deraka kepada Rasul. Subhanallah. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'. Tuhan ni tak ada orang hak mari nak melemahkan dia. Fis samawat wala fil ardi, dalam langit dan tak ada amnak mana nak mari melemahkan Tuhan. Kata Tuhan tak kuasa orang ni, umat ni gagah, Tuhan tak kuasa nak buat tu azab, Tuhan tak kuasa nak lutut. Tak ada kuasa yang boleh melemahkan Allah. Sebab tu tak selalu tak dengan amnak Tuhan. Jangan duk tak amnak Tuhan. Subhanallah. Kerana dia Tuhan nak beracun, dia hancurlah. Cuma hak tak sampai, tak beracun lagi kan, oleh kerana Tuhan dalam sunnah dia tu ada ajal musamma, dia panggil. Ada sakat tertentu. Tak jadi hancur, tak jadi rosak sebab tak sampai masuk. Tak sampai kambutkan hak Tuhan. Dia sampai bila nanti Allah Ta'ala akan beracun.
innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu adalah dia amat mengetahui lagi amat kuasa. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Ini juga ia panggil satu sunnah Allah. Tuhan kata kalau Tuhan ambil tindak nak tolong seksa bala ke atas orang manusia mengikut usaha jahat buat dia tu, misal takdirnya orang ni buat salah, Tuhan wacuh lalu, Tuhan lompat selalu dengan serta-merta. Kalau Tuhan buat lalu tu, tapi Tuhan tak buat lalu tu tak. Jadi kalau takdir Tuhan buat tindak di atas orang berdosa, mengikut dosa dia dengan serta-merta, ma taraka ala zahriha min dabbah, maka tak tinggal, tak akan tinggal di atas muka bumi ni apa satu pun, walau seekor mata pun tak tinggal. Kalau Tuhan nak beracun mengikut perbuatan manusia dengan serta-merta. Ada tengok apa kita, mak dosa sembahyang, mak dosa pecik sembahyang, tak ada tinggal seorang pun. Boleh ada ni kerana lemah lembut Allah Ta'ala. Nah tu hari timpuh masa peluang untuk manusia-manusia salah bersalah tu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah Ta'ala mentakhirkan mereka itu kepada ajal yang sudah dia sangka. Nah, fa iza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Maka apabila sampai ajal mereka itu, sampai ajal apa? Ada sampai ajal kok, tak ada siapa dia nak minta dah lah. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala tu amat melihat dengan keadaan hamba-hamba dia. Kita sambung pengajian fiqh kita. Baru ni kita ambil wasiat, dan malam ni nak sambungnya dekat-dekat dengan wasiat. Dia panggil al-isa. Al-isa. Nah, apa makna al-isa ni? Jadi kita ada al-wasiyah dan juga ada al-isa. Al-isa. Jadi hak kita ambil pada pembicaraan hak lepas mari tu, kita wayak berkenaan dengan ta'rif wasiat ataupun makna wasiat tu, kata wasiat dengan isa ni makna sa ya. Makna sa satu saja. Cuma fuqaha dia buat beza sikit. Isa dengan wasiat ni balas mana? Isa ni ia pesan wasiat juga, pesan juga. Tapi pesan mana? Al-isyraf ala syu'unil qasirin. Dia panggil. Dalam bentuk apa? Isyraf. Bentuk kancatkan. Isa ni. Hak ni wasiat tu ya. Harta wasiat sekian harta ni 1/3 nak buat goni. Nah, tapi Isa ni dia wasiat juga, tapi wasiat pesan wasiat supaya latih orang seorang sana dia besar belum mati juga, tapi dia wasiat suruh berjaga. Tu panggil Isa. Hak pesan kancatkan, ganti daripada dia. Misal apa? Isyraf ala syu'unil qasirin. Apa nama ni? Catkan, ataupun kita panggil jadi wali. Nah, sakut pak dengan orang hak tak setuju. Dalam bahasa Kut Mai dia orang panggil Puraiความสามารถ Al-Qasirin.
budak kecil ataupun orang cacat cedera ke apa tu. Jadi orang ni si mati tu dia tengok, dia kata dia ada anak kecil misal. Pas tak ada orang nak cara ke budak ni kecuali dia tu wasiat. Latih orang-orang supaya pergi bercara kepada puak-puak ni. Tu panggil isyak. Beza dengan wasiat sikit. Mana isyak ni disuruh pergi bercara. Pergi isyraf dia panggil. Pergi bercara. Misalnya buat apa nama isyak seorang lelaki belum pada dia mati tu, dia buat isyak ni, kita tak panggil wasiat lah, panggil isyak, padahal makna yang serupa ya. Kepada orang yang dia percaya, kepada orang yang dia harap tu, supaya pergi isyraf, pergi catkan, pergi bercara urusan anak-anak dia. Anak-anak dia hak dia tinggal. Yang misal tu, kalau takdir aku mati ni, mung lah. Kena pergi bercara ke anak-anakku, urusan anak-anakku. Hak masih dia kecil lagi, belum balik ni. Tu panggil isyak. Ataupun dia bisa kata mung lah kena pergi damlenkan wasiat aku ni. Tu masuk ada isyak juga. Mana dia tentang orang pergi damlenkan, pergi isyraf, pergi urus dia panggil. Ataupun dia letak kata mung lah kena tolong hantar barang-barang orang, amanah-amanah orang yang duduk pada aku ni lepas pada aku meninggal. Balas ni panggil isyak. Panggil isyak. Ada beza kan? Beza dengan wasiat kau ni tu pasal ni bujun ni aku wasiat pada anak yatim. Sini aku wasiat pada sekolah agama. Sini aku wasiat pada tok-tok guru ulama. Tu panggil wasiat. Adapun pesan hak pasal tolong pergi bercara, tolong pergi urus ni, dia panggil apa? Isyak. Tu tempat titik bezanya. Maka orang hak di kena pesan sini masalah isyak dia panggil wasi. Kalau hak apa ni tu kita ambil ada al-musa bihi tu harta, al-musa lahu orang terima wasiat. Tapi sini orang hak terima wasiat di sudut bercara urus ni dia panggil wasi. Dia panggil wasiyu. Makna dia supaya kita ayat ni pergi bercara hak anak, pergi bercara hak hutang, pergi bercara hak amanah-amanah, ganti daripada si mati. Ganti daripada si mati dengan sebab si mati tu ada pesan belum pada mati kepada dia. Ni panggil isyak. Maka hukum dia al-isyak ni, hukum dia pada asalnya sunat. Ulama kata mandub. Tapi setengah-setengah keadaan tu boleh jadi ada yang wajib. Ada yang wajib. Kata ulama, zahirnya dia kata wajib ke atas bapa tu wasiat pada urusan anak-anak dia. Kalau anak dia ni lepas pada mati dia tak ada orang jadi wali, tak ada tok yang nak jaga ke budak ni. Al-Azra'i dia kata yazharu annahu yajibu 'alal aba. Dia kata pada zahirnya wajiblah ke atas pak tu kena wasiat supaya ada orang yang mengurus anak-anak dia kecil ni. Kalau tak ada tok, pesan kepada siapa? Ila siqatin kafin wajih. Pesan kepada orang yang siqah, kepada orang yang boleh harap. Sebab apa? Kalau tak ada orang cara, jadi sebab pada budak-budak sini, kanak-kanak sini terbiar. Tu qatin dia panggil.
Tengok tu syariat dia kena ada orang cara. Subhanallah. Ya fikir tilik kata kalau tak ada orang cara ke, kalau tak wasiat ke, dalam sekok dia, dalam fikir tilik dia, kalau tak ada wasiat, boleh jadi ada orang mari nak khianat harta budak anak-anak dia ni. Ada pun khianat, ada orang mari nak pino, ada orang mari nak khianat kerana tak ada orang cara. Balah ni korni balah ni dia kata sohenya wajib kena dia sel. We ada orang mengurus harta-harta dia supaya tak jadi terbiar, tak jadi rusak. Daripada misalnya dia ni kalau tinggal balah ni ada orang dia tak harap gini-gini ni mari nak kena harta ke budak ni, dia kena sel. We ada orang cakap. Subhanallah. Supaya apa tu? Sebab apa tu? Sebab iz qad yajibu alaihi hifzu mali waladihi min ad-dhiya, ya kan? Karena wajib ke atas dia kena duk jaga harta anak dia daripada hilang. Punah rusak. Tu beza wasiat dengan isyak. Kata Al-Bajuri, saat ni tu kata Al-Azra'i, ulama ni kata Al-Bajuri dalam hasyiah dia kata al-isa' al-mazkur sunnah. Pada asalnya isa' ni sunnah illa fi qada'i haqqin ajiza muhalan. Tapi pada masa Allah kena tunai hak yang dia tak kuasa, pada masa selalu tu dia kena buat. Tak ada orang jadi payang, tak ada gapo tu, dia kena besar dalam bentuk cara ni. Takut jadi hilang hak, takut jadi hilang hak tu. Maka dia kata walaysa bihi syuhud, kalau dia tak kuasa nak buat selalu, nak tunai hak selalu, tak ada saksi gapo, maka dia wajib buat. Lianna tarkal isa' bihi yuaddi ila dhiya'ihi. Karena kalau tinggal tak besar, we ada orang urus balah ni tu, jadi sebab pada hilang hak dia panggil. Jadi terbiar hak orang, siti orang tu jadi punah kena. Kalau gitu saat ni mana kata pada asal tu sunat, tapi bangkor ni tu kalau bimel takut raih hilang hak tu, siapa tanggung wajib ia kena besar juga. We ada orang bercara lepas pada dia mati, ganti daripada dia. Tu makna dah mimma zukira yatabayyanu anna al-isa' wajibun fima idza kana 'ala al-musi aw lahu huquq yaghlibu 'ala adh-dhanni annaha tadi' idza lam ya'had bi amri kashfiha wa izhari amriha ila man yaqumu maqamahu. Tu kata saat ni, kalau dia fikir telek tengok dah prama, tengok dah, kalau tak wasiat we ada orang bercara dia ni, hak-hak ni akan jadi hilang rusak, maka dia wajib kena buat. Wa kadzalika idza khifa 'ala al-awlad as-sighar ad-dhiya. Ini ulama sebut. Begitu juga kalau dia bimbang takut anak-anak kecil ni jadi rusak, tak ada orang cara, lepas dia mati tak ada dia ni hak sepatut dia harap. Ni termasuk daripada kena besar. Subhanallah. Awit ta'arrud lid-darar. Ataupun dia dak peramu tengok dah budak ni tak ada orang cara ni, sudah punah kena habis dah. Ataupun jadi mudarat lah kepada budak-budak kanak-kanak ni. Ni ulama kata fa innahu yajibu ala abihim al-isa', maka wajib ke atas ayah tu kena isa', kena besar, kena wasiat. Ila man yasib bihi, kepada orang yang dia siqah, kepada orang yang dia harap
kepada orang yang dia mi kuam cerman, kata dia ni boleh cara ganti dia. Mana kata bukan mudah-mudah juga dah. Kalau kita dok peramun dah kata kita tua misalnya, pak anak dah kecil lagi, pak dia mati kok, ada jadi anak yatim, pak anak yatim ini dia peramun tengok dah tak ada orang cara sungguh budak ni. Untuk nak jaga pun perayot budak ni, untuk nak jaga wi selamat, dia wajib kena pesan wi ada orang bercara tu dipanggil isaq. Nah, beza dengan wasiat kita ambil ni. Liyushrif ala syu'unihim wa yar'a masalihahum. Itu nak jaga pun perayot maslahat hak budak tu. Nah, dan urusan-urusan budak. Allah. Ni masya-Allah syariat ni dah peduli kita lalu lah. Bukan kata dia kita mati dah tak apa lepas lah kita. Supaya kita ikat barang lepas mati dah. Tak ada kena fikir lepas mati dak. Dia kena fikir juga lu. Dok nampak kata nak bunuh, nak rusak. Tak ada orang cara. Kena kira juga. Kena wangpan juga dengan hal lepas mati tu. Dalam bentuk ni, bentuk isaq. Masya-Allah. Lepas tu kalau tak ada siapa tahap tu, jadi duk isaq ni ulama kata duk disunat. Jadi mana kata asal tu sunat. Amma idza lam yakun syai' mimma sabaq fa innal isaq yabqa amran manduban wa amalan mustahabban. Kalau tak ada korni hok pesen camping sana, maka tinggal hukum asalnya sunat. Duk disunat. Tapi kalau nampak dah kata kalau tak buat sel balak ni tu jadi mudarat, maka hukum dia naik sampai ke wajib dia kena buat. Allahu a'lam. Lepas tu kita nampaklah ni kata hikmat gapo boleh syariat ni hukum Tuhan. Nah, kamduk hukum mensyaratkan hukum saat ni kita nampak dah lah. Kata apa? Hajat. Karena ada hajat. Karena perlu tahqiqu masalih linnas, untuk nak jaga pun perayot maslahat hak manusia. Karena kita ni misal ada banyak perkara, ada harta, ada barang kiring, ada barang pinjam, ada hutang. Lepas pada kita mati tak ada orang cara misal. Atau bang ada hajat, ada keperluan, maka kena buat dalam bentuk isaq. Ada anak ni waya kata ada anak hak peseng apa nama ni dia panggil purai faham sama. Dia panggil qasirun, tak kuasa tak gapo tu, kena ada cara. Itulah maksud hajat dan keperluan. Sebab itulah agama ni mensyariatkan al-isaq dan menggalakkan kita buat al-isaq. Maka apabila kena latih orang tertentu tu, dalam syariat ni dia kamduklah, dia menentulah syarat-syarat. Kena buat syarat lah. Apa nama ni, ada syarat-syarat lah. Orang nak jadi wasi tu, wasi mana hak tak mati ten si mati tu, syarat dia lagu mana kata dalam syariat ni. Kalau nak letak ikut rasa nak letak tu tak pasal lah. Letak orang tak ada amanah, letak orang kita nak bimbing takut rusak, tapi kita letak tu jadi lari ke rimah lagi temu bahaya apa dah. Mana kata kena letak orang yang dia ada kepercayaan, ada siqah. Bukan tak ikut si tu dah lah. Sebab tu syarak ni menentukan syarat-syarat dia. Mana syarat? An yakuna mukallafan. Atau mula-mula sekali, wasi tak ni kena orang mukallaf. Mana apa mukallaf ni? Balighan aqilan. Kita panggil orang baligh, orang akal baligh. Aqil baligh tu panggil mukallaf. Mukallaf. Kalau ada akal saja tak baligh, tak ada mukallaf. Kalau baligh
tak ada akal, tak ada mukallaf itu. Umur sampai 15 dah, tapi ada akal, tak ada mukallaf. Nah, akal ada tapi tak balik, tak ada mukallaf lagi. Nak jadi mukallaf tu ya kena kita panggil aqil baligh. Bodoh kecek tak kena aqil baligh, tak kena kecek. Asal dia aqil baligh. Nah, aqil baligh, tak kena. Aqilun balighun. Aqil baligh tu makna orang mukallaf. Mukallaf ni makna orang yang sepenuh kena terima beban ni daripada syarak. Dipanggil mukallaf. Kalau mukallaf kau tinggal hak syarak pun jadi berdosa lah. Ya. Kalau mukallaf bila tak semaya, berdosa. Tapi kalau budak kecil tak ada balik, tinggal maya tak berdosa. Apa? Tu kerana tak ada apa? Tak ada mukallaf. Orang gila tinggal tak semaya, tak berdosa, tak apa. Tak ada mukallaf. Cuba kita mukallaf ni akal ada balik tinggal maya, dosa. Tu makna. Bapa boleh syarat kena mukallaf tu sebab kalau bukan balik, bukan akal, bukan orang ada akal ni, dia kena orang cara. Kena orang cara ke dia. Apa nak cara ke orang kena dia? Dia tu kena orang cara ke dia. Nah, dia tak ada balik. Dia tu kena orang jadi wali ke dia. Kena orang cara ke dia. Kita nak letak dia jadi cara ke orang kena tak boleh. Nampak tu? Tu syarat mukallaf. Yang keduanya an yakuna hurran. Hurran ni makna orang bebas, bukan hamba. Maksudnya bukan hamba, orang merdeka dipanggil. Orang merdeka bukan hamba. Karena hamba ni nak kita latihkan hamba ni la yutasarrafu fi mali abihi fala yasluhu wasiyan yatasarrafu fi mali ghairihi. Orang hamba ni nak cara harta ayah dia pun tak boleh, kata oleh fiqh. Pasal nak cara nak jadi wasi, cara kau orang kau tak boleh lagi. Nak cara harta orang kau tak boleh lagi lah. Nak cara harta ayah dia kau tak boleh kalau jadi hamba. Tu dalam fiqh. Walau azina lahu sayyiduhu. Kalau pengulu dia izin sekali tak boleh lagi. Dia dek bawah pengulu orang jadi hamba. Syarat yang tiganya musliman, kena orang Islam. Nak letak ikut rasa tak boleh. Kena letak orang Islam. Sebab al-wilayah ni ala muslim. Maksud Allah kan gapo ya tu kena sopak ya tu orang Islam. Orang tak ada Islam, tak ada ya rusak lah situ, rusak tak ada amanah, tak ada apa. Fala yasihul isa ila kafirin. Dia nak tentang orang jadi orang kafir tak boleh. Apa kita cat mudah-mudah kata isa ni apa kita tak tentang pujakan merodok. Masalah isa ni. Syarat dia kena tak orang ni orang mukallaf. Orang Islam nak letak orang bukan orang Islam tak boleh. Untuk harta orang Islam lah. Letak orang kafir nak bercara ke orang Islam tu tak boleh. Kerana Tuhan tak hak jadi wilayah ke atas orang Islam. Wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Allahu Rabbi.
Supaya dia mau nak cara ke Masjid Aqsa lah. Bukan hak orang lain, hak orang Islam. Orang lain nak pandai tak boleh hak tu. Hak orang Islam. Apa? Subhanallah. Tak harus orang lain nak cara benda hak orang Islam, orang lain nak cara tak boleh. Subhanallah. Kalau sama dia tak apa, zimmi kepada zimmi tak apa, tapi dia nak cara ke orang kita tak boleh. Seterusnya an yakuna adlan. Syarat ia juga kena adil. Orang adil ni mana orang baik lah. Orang adil sini ni mana kata orang Allah, orang bukan orang karuk buat dosa besar. Okey. Bukan orang ada senantiasa buat dosa kecil. Tu mana orang adil ni mana tak jadi fasik lah. Tapi cukup keadilan pada zahir. Pada zahir kata nampak kata orang baik, padahal lah. Kalau nak pelai lah sudah susah nak jadi duk le dosa lah kalau kita pelai ni. Tapi tengok gambar zahir kata dia orang baik lah, cukup. Nampak? Wa takfi fihi al-adalah az-zahirah. Mana kata zahir keadaan dia tu kita nampak kata dia orang adil. Orang ada kepercayaan. Apabila adil ni tak sah lah kita nak buat isak ni kepada orang fasik. Fasiq. Tentang orang fasik tak boleh. Nak tentang orang molek. Cara kita letak orang fasik. Boleh ke dia ni kabung bercuci. Ni kabung ni kena apa? Sebab apa? Fasik ni tak ada amanah. Tak ada kepercayaan. Seterusnya ahlan litasarruf bil musabihi. Kena orang ada keahlian, ni faham samad nak gidul lagi cakkan wa qadiran alaih fala yasihul isa ila safih. Maka tak sahlah isa ni kepada orang bodoh. Orang tak cukup akal, bodoh. Tak boleh. Rai faham samad wikon ceri waktu seti gapo tak molek tak boleh. Au marid latih orang sakit duk amal perut duk kata amal pak tak boleh jadi wasi, tak cukup syarat. Au harim orang tua tak ingat nyanyuk tak boleh, kerana masuk daripada orang tak ada keahlian dalam nak cara. Mimi faham samad tidak pai dulu catkan. Orang terlupa nyanyuk. Jadi kita letak buat tu tak punah lah bagian. Apa? Tu maksudnya. Subhanallah. Syarat kita sebut lah ni sebab tu tak ada sebut. Kalau gitu orang buta tak apa lagi, masuk oleh anulung lagi buta. Nampak dia boleh cara tak apa lagi. Kerana buta saja lah, ada lain duk molek belaka tak apa lagi. Wasi boleh yang diwasi. Kerana ada syarat ada tak sebut. Tak ada sebut kata kalau buta tak boleh, ada. Sebab tu buta tak apa. Ya juz harus. Walaupun nak kira tu molek benar tu tak boleh. Tak ada. Molek benar tu tak kerana dia buta itu ya, tapi masuk dalam harus lagi. Menurut koda orang panggil kata faham sama yang ada pada dia tu. Perempuan boleh juga tak masuk dalam syarat lagi tu. Kita tentang oleh seteri puying, al-mar'ah boleh juga. Kenapa ambil dalil mana? Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu waktu dekat yang nak mati ya isak kepada siapa dia? Anak dia Hafsah radhiyallahu anha. Ayat biasa tentang Hafsah, anak dia jadi wasi dia. Dalam masalah harta wakaf. Masya-Allah. Itulah saja pada malam ini, dan nanti kita sambung pada minggu depan lagi insya-Allah taala. Sedikit lagi daripada al-Isra.
Lepas tu lepas pada ni kita nak sambung ngaji gapo tengok pula dah. Ya lepas pada ni ada faraid. Faraid ni mereduk ni nampak munasabah dak mengajar lagu ni aku tak faham ya. Biasa aku. Nanti kita tengok munasabah ni. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.